Mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. 我们一起来祷告。 Ya Tuhan, tuntunlah kami di dalam menerima akan kebenaran firman Tuhan. 主耶稣，今天带领我们来听你的话， Dan berbicaralah, ubahkanlah kehidupan kami setelah kami mendengarkan kebenaran ini. 求你跟我们说话，让我们的心能接受你的话， Dan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi oleh Roh Kudus. 我们可以是一个人充满的圣灵。 Kami mohon Tuhan memimpin dalam pemberitaan firman Tuhan ini. 求你带领我们， Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉主耶稣基督的名，我们祷告， Amin. 阿门。 Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. 大家上午好， Kita bersyukur bahwa hari ini merupakan hari Pentakosta, 我们感谢今天是一个五旬节， di mana di dalam hari turunnya Pentakosta ini kita mengingat kembali bagaimana Roh Kudus turun dan kemudian terus memimpin kita sampai kepada hari ini. 就是我们的圣灵将在这个世界带领我们在这个生活。 Dan mari di dalam rangka hari Pentakosta ini kita membaca firman Tuhan dari Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 54 sampai 60. 我们今天的经文一起来读，是从《使徒行传》7章54到60节。 Dan akan dibacakan di dalam bahasa Mandarin. 我们一起读。众人听见这话，就极其恼怒，向司提反咬牙切齿。但司提反被圣灵充满，定睛望天，看见神的荣耀，又看见耶稣站在神的右边，就说：“我看见天开了，人子站在神的右边。”众人大声喊叫，捂着耳朵，起先用上前去，把他推到城外，用石头打他。做见证的人把衣裳放在一个少年人名叫扫罗的脚前。他们正用石头打的时候，司提反呼吁主说：“求主耶稣接受我的灵魂。”又跪下，大声喊着说：“主啊，不要将这罪归于他们。”说了这话就睡了。扫罗也许夜他被害。 Saudara, apakah pernah melihat tanda larang seperti ini? 弟兄姊妹，你们看过这个标志吗？ Kita pasti tahu apa artinya tanda ini. 我们肯定知道这个是什么意思。 Tanda ini artinya jangan berhenti di sini. 这个意思不要停在这里。 Nah, hari ini juga tema kebenaran firman Tuhan adalah melarang kita untuk berhenti. 我们今天的话题就是不要停止。 Tetapi ini tentu bukan berhenti di jalan raya 但是我们这不要停止在马路， dan tentu juga bukan berhenti dari perbuatan baik, 也不是停止做行善， tapi kita mesti berhenti dari sikap-sikap kita yang buruk. 但是我们要停止我们作恶的， Kita mesti berhenti dari kekhawatiran kita, 我们要停止我们的忧虑， kita mesti berhenti dari kemalasan kita, 我们要停止我们的懒惰， kita mesti berhenti dari keegoisan atau dendamnya kita. 我们是停止我们的怨恨，我们的怒 Tapi 气。 kita tidak boleh berhenti mengikuti Kristus. 但是我们不能停止跟从耶稣， Kita jangan berhenti mengakui bahwa saya ini murid Kristus. 我们不要停止我们做一个门徒， Jangan berhenti untuk memberitakan Injil. 不要停止传福音。 Bapak Ibu sekalian, kita punya kekuatan bukan karena kita hebat. 弟兄姊妹，我们有这个力量，不是因为我们的了不起， Kita bisa terus maju dalam iman kita bukan karena kita ini setia. 我们可以往前走，不是因为我们自己的忠心， Karena kesetiaan kita itu seperti kabut pagi yang hilang dan diterbangkan oleh angin begitu cepat sekali. 因为我们的重心就是像风吹的雾一样， Kita bisa tidak berhenti karena Tuhan kita itu setia. 因为我们的不停止是因为上帝的信实， Karena ada Roh Kudus yang memimpin kita. 因为有圣灵的带领。 So, siapa yang tahan menghadapi penganiayaan? Siapa yang tahan dalam kesulitan hidup dan terus bisa setia ikut Tuhan?
如果在生活当中有苦难的时候，在主以外，谁能站立得住呢？ Saya kira hanya karena orang itu dipimpin oleh Roh Kudus, hari ini kita nggak berhenti. 是因为圣灵是在我们同在，我们可以坐在今天。 Karena kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka hari ini kita bisa tetap mengikuti Tuhan. 因为圣灵的带领，我们可以到现在跟着耶稣， Kita bisa berani untuk bersaksi. 我们可以勇敢的做见证。 Ada sebuah kata kunci yang merupakan kunci keberhasilan kita untuk terus maju di dalam perjalanan iman kita. 有一个关键词是我们可以往前走，就是 Kata kunci itu adalah di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7 ayat 55. 这个关键词是在《使徒行经》7章55节。 Di sana dikatakan bahwa Stefanus dipenuhi oleh Roh Kudus. 在那里说，司提反被圣灵充满。 Ini merupakan rahasia Stefanus sehingga dia kuat menghadapi penganiayaan yang dilakukan atas diri dia pada waktu itu. 这是司提反的秘诀。 Sudah dipenuhi oleh Roh Kudus adalah sesuatu yang sangat berpengaruh di dalam hidup saudara. 被充满的圣灵，就是非常的影响我们的生活。 Sehingga walaupun kita mengalami kesulitan, penderitaan, kita tidak akan mandek dalam mengikuti Tuhan Yesus. 虽然我们经过了痛苦苦难，但是我们还是跟随耶稣。 Sebagai anak-anak Tuhan, kita sangat butuh sekali untuk dipenuhi oleh Roh Kudus. 当做我们神的儿女，我们很需要被圣灵充满。 Tanpa dipenuhi Roh Kudus, kita nggak akan kuat dalam melakukan pelayanan kita, dalam bersaksi, dalam memberitakan Injil. 如果我们的心没有被圣灵充满呢，我们传福音，我们服事就没有力气。 Jadi dipenuhi Roh Kudus itu sesuatu yang sangat penting saudara miliki dalam hidup saudara. 所以呢，被圣灵充满呢，非常的重要。 Apakah pentingnya dipenuhi oleh Roh Kudus? 被圣灵充满有多么重要呢？ Yang pertama, Roh Kudus akan menolong kita untuk bisa tenang dan tidak gentar. 第一个呢，圣灵会帮助我们得平安，不惧怕。 Stefanus sama sekali tidak takut dengan kemarahan dari anggota-anggota Mahkamah Agama. 司提反那时候一点都不害怕这个公会的怒气。 Kita tahu bahwa anggota Mahkamah Agama itu begitu marah sekali karena firman Tuhan yang disampaikan oleh Stefanus. 我们知道这个公会们是非常的生气，因为司提反所讲的讲理， Hati mereka tertusuk oleh firman Tuhan itu. 他们的会杀害他们的心， Dan saking marahnya mereka menggertakkan gigi. 他们的愤怒是省着咬牙切齿。 Tapi Stefanus enggak kabur ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu begitu marah. 但是司提反没有逃避， Stefanus tidak takut dan bahkan dia bisa tenang menghadapi kemarahan dari anggota-anggota Mahkamah Agama. 司提反反而是也不惧怕，可以面对他们的怒气。 Dia tidak berhenti berkhotbah, 他没有停止讲道， bahkan dia masih menyampaikan sebuah kebenaran. Dia mengatakan, saya melihat langit terbuka dan Tuhan Yesus, Anak Allah berdiri di sebelah kanan Allah. 甚至他还讲的这个真理，他是所看见的，升天开了，站在神的右边。 Apa yang terjadi ketika Stefanus menyampaikan hal ini? 那这样的发生什么事呢？ Mereka semakin berteriak-teriak dan mereka menutup telinga, enggak mau mendengarkan perkataan Stefanus itu. 他们是大声喊叫，是不想听司提反的所说的话。 Karena kalau Stefanus melihat Tuhan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah, 因为他如果说耶稣站在上帝的右边， itu berarti bahwa mereka itu dilecehkan oleh Stefanus. 所以他们是认为被歧视。 Mereka adalah pemimpin agama, tapi mereka nggak bisa melihat Tuhan yang terbuka, langit terbuka pada waktu itu. 他们是一个公会，但是他们看不到上帝是在天。 Dan ini juga berarti bahwa orang yang mereka salibkan, yaitu Kristus, itu ternyata orang yang benar karena berdiri di sebelah kanan Allah Bapa. 这个意味着耶稣在被他们钉于十字架，是等于是一个义人， Dan artinya mereka sudah melakukan kesalahan selama ini. 所以他们得罪了上帝。 Makanya mereka berteriak-teriak dan tidak mau mendengarkan kesaksian Stefanus. 所以他们大喊大叫说：“我不想听你的见证。” Lalu bagaimana sikap Stefanus? 所以呢，司提反是有什么态度呢？ Kalau kita mungkin sudah ketakutan. 如果是我们，可能是我们已经很害怕， Tapi Stefanus enggak takut. 但是那时候司提反没有害怕。
Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia tetap tenang dan dia tetap memberikan kesaksian demi kesaksian. 因为他是司提反被圣灵充满，他不断的做见证。 Jadi orang yang dipenuhi Roh Kudus, itu orang tidak akan takut memberi kesaksian tentang siapa itu Kristus. 所以被圣灵充满的人是不惧怕做见证。 Petrus yang dipenuhi Roh Kudus tidak takut bersaksi di depan mahkamah agama. 彼得那时候做见证，也不惧怕公会的审判。 Demikian juga ketika murid-murid diancam supaya jangan berbicara tentang Kristus, mereka tidak takut dan mereka tetap berbicara. 当门徒讲基督的讲论，他们也不惧怕，他们一直往前走。 Kalau kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan tenang dan tidak gentar menghadapi apapun dalam tantangan iman kita. 如果我们被圣灵充满了，我们的心是得平安。 Ketika orang-orang berteriak, Stefanus tidak berteriak-teriak juga, enggak. 当他们是大喊大叫，但是司提反没有跟着他们大喊大叫。 Ketika orang-orang marah, Stefanus enggak mengatakan haleluya, haleluya, enggak, saudara. 当他们的怒气说了，他们司提反是没有说哈利路亚，哈利路亚。 Orang yang berteriak haleluya, haleluya sebelum mati sebagai martir, mungkin orang itu sedang ketakutan. 但其实他们是还没有到去世的时候说哈利路亚，其实他们的心非常的惧 Dia 怕。 hanya menutupi rasa takutnya, maka berteriak-teriak sampai mati. 他只是盖着他的惧怕说哈利路亚， Tapi Stefanus sangat tenang. 但是司提反非常的平安， Dia tidak menutupi rasa takutnya dengan teriak-teriak. 他没有说大喊大叫， Bahkan dia tidak menyanyi lagu-lagu rohani sebelum dia mati dan ketika dia lempar oleh batu, dia tenang menghadapi semua itu. 甚至他没有唱赞美诗，通过他的死亡。 Ketika semuanya sedang berada dalam kondisi yang goncang, dia tetap tenang. 当那时候非常的危险的事情，他的心非常的平安。 Bahkan kematian yang begitu mengerikan di depan mata itu tidak menggoncangkan ketenangan hati dia. 甚至非常恶劣的这个死亡也不摇动他的心， Ketenangannya tidak hilang ketika batu-batu dilemparkan ke arah dia. 他的平安是当石头打他的时候也没有消失， Ketenangannya tidak hilang ketika kepalanya kena batu dan bocor dan kemudian mengalir darah. 他的平安仍存在。虽然他的石头弄到他的头而流血， Dia mati dalam damai walaupun dia dibunuh secara brutal pada hari itu. 他那时候非常平安的死亡，虽然很恶劣的。 Hidup yang dipenuhi Roh Kudus akan membuat kita tenang menghadapi apapun itu di dalam kehidupan kita. 被圣灵充满的，让我们的生活得平安。 Baik itu di dalam penginjilan ataupun di dalam kehidupan kesulitan kita sehari demi sehari. 无论是我们在传福音的时候，在生活当中， Bahkan kematian yang mengerikan pun tidak akan membuat kita panik. 甚至非常可怕的死亡也不害怕。 Kita seharusnya tidak perlu gelisah dan juga cemas di dalam kehidupan kita. 我们是应该没有忧虑面对这个事情。 Kita seharusnya bisa tenang dalam segala kondisi kalau kita dipenuhi oleh Roh Kudus. 如果我们被圣灵充满了，什么都能面对。 Karena Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 因为我们的神是赐给我们是一个不是惧怕的心，但是有忍耐，还有是坚守的心。 Ada ketentraman yang besar ketika hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus. 有大大的平安，让圣灵是充满我们的心。 Kita tidak akan goyah, kita tidak akan takut, kita akan tetap percaya kepada Tuhan. 我们不惧怕，我们信心充足，我们的站立得稳。 Ini hal yang pertama, seseorang yang dipenuhi Roh Kudus akan tenang dalam kondisi apapun itu. 这个是无论发生什么事，我们的心得平安。 Hal yang kedua, orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan mampu berkorban dan memberikan pengampunan. 第二个问题呢，圣灵会给我们力量，我们可以愿意牺牲自己，愿意释放饶恕。 Di dalam sejarah kekristenan kita tahu ada banyak sekali martir-martir yang mati karena Injil. 在我们基督徒的历史，有很多信道者的例子。 Martir pertama yang mati adalah Stefanus dalam kisah ini, yang mati dilempar batu sampai mati.
第一个例子呢，就是今天所讲的司提反被石头打死的。 Martir kedua adalah Yakobus, dia mati dengan dipenggal kepalanya. 第二个是西比泰的雅各，也是被砍头。 Martir ketiga adalah Filipus. 第三个是腓力， Dia dilemparkan ke dalam penjara dan kemudian disalibkan. 他是见到监狱，然后被钉十字架。 Martir keempat adalah Matius, 第四个是马太， di mana dia dipenggal kepalanya dengan sebuah pisau seperti kapak dengan ujung yang sangat tajam sekali. 他的头也是被斩的，像一个斧头，是很锐的一个。 Dan martir selanjutnya adalah Andreas, disalibkan di kayu salib dalam bentuk X. 接下来呢，也是安德烈是在 X 型十字架而死。 Dan masih banyak sekali martir-martir di dalam sejarah kekristenan dengan kematian yang sangat mengerikan. 在我们历史当中是有很多是殉道者的，很恶劣的死亡。 Saudaraku, salah satu ciri khas dari martir-martir yang mati demi Injil demi Kristus adalah 但是很特点、很特色的，他们死亡就是 mereka tidak mati dalam kebencian terhadap orang lain. 他们的死亡没有怨恨别人， Sebaliknya mereka mati karena orang kafir membenci mereka. 反而是因为外邦人讨厌他们、怨恨他们。 Mereka mati dengan rela, mereka bersedia berkorban bagi Allah. 他们的死亡是愿意牺牲自己给神， Dan bahkan memberikan pengampunan kepada orang yang membunuh mereka. 甚至给他们饶恕他们、被害他们。 Mereka tidak mati penasaran karena kebencian, tidak. 他没有是因为怨恨而死的， Mereka berkorban di dalam kasih. 因为他们是愿意是释放爱， Itulah orang yang dipenuhi Roh Kudus. 就是被圣灵充满。 Roh Kudus bukan roh kebencian, tetapi roh kasih. 因为圣灵充满的不是因为怨恨，但是满满的爱， Roh yang penuh dengan kelemah lembutan. 是有温柔的圣灵。 Stefanus martir yang pertama mati karena dibenci, karena kebencian dari orang lain. 司提反死是因为别人怨恨他， Bukan karena dia benci mereka, bukan. 不是因为司提反自己怨恨别人。 Saudara, jangan mati dalam kebencian terhadap orang lain. 所以你们要不要怨恨别人而死？ Jangan mati karena saudara marah kepada orang lain. 不要是因为我们的怒气而死。 Itu bukan sikap dari orang yang dipenuhi Roh Kudus. 这个不是充满的圣灵的一个。 Seorang martir tidak pernah mati karena dia benci kepada orang. 一个殉道者不会因为怨恨别人而死。 Seorang martir mati karena dia mengasihi orang lain. 这个殉道者因为释放他的爱而死。 Dia rela berkorban dan masih memberikan pengampunan bagi orang lain. 他愿意牺牲自己，而把自己牺 Orang 牲 yang 给别 dipenuhi 人。 Roh Kudus tidak akan mati dalam kebencian terhadap orang lain, tetapi karena mengasihi orang. 所以呢，我们的殉道者是因为释放的爱而死，而不是因为怨恨别人而死。 Jadi saudaraku, orang Kristen yang dipenuhi oleh Roh Kudus, 所以弟兄姐妹，被圣灵充满的人， kita bukan hanya tenang dalam menghadapi penganiayaan, 我们不单单在受逼迫的得平安， tapi kita akan bersedia berkorban bagi Tuhan dan memberikan pengampunan bagi orang-orang yang menganiaya diri kita. 但是也愿意把我们的生命对给上帝，而愿意牺牲给别人。 Ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan berkorban dengan sukarela. 被圣灵的充满，我们会愿意牺牲自己。 Kita tidak akan menyalahkan orang lain dalam pelayanan kita. 我们不会只怪别人，是因为我们的服侍， Apalagi kemudian berhenti melayani Tuhan. 甚至停止服侍上帝。 Stefanus sama sekali tidak mengutuk, tidak menyalahkan anggota-anggota mahkamah agama yang lempari batu kepada dia. 司提反一点都没有只怪这个公会的人， Dia hanya memberikan dirinya sebagai korban dalam pelayanannya untuk Kristus. 他是牺牲自己，是给服侍上帝。 Bagaimana dengan orang Kristen pada zaman ini? 那我们作为一个基督徒怎么样呢？ Keinginan untuk berkorban bagi Kristus itu sudah begitu sedikit dimiliki oleh anak-anak Tuhan. 我们是否愿意我们牺牲？因为我们的心现在非常的灰心。 Kita lebih banyak bersungut-sungut ketika pelayanan dan kehidupan kita terasa sulit dan berat.
我们的今天常常是发怨言，因为这个服侍不好，这样不好。 Kita belum menjadi martir seperti Stefanus dan seperti rasul-rasul yang lain. 我们还没有到像殉道者的这个司提反是死 Tapi 亡， kita sudah banyak keluhan. 但是我们常常是埋怨自己。 So kita mesti bertobat dan sadar kita belum dipenuhi Roh Kudus kalau kita masih banyak keluhan demi keluhan. 所以呢，这样的代表是我们的圣灵还没有充满我们的生活。 Karena orang yang dipenuhi Roh Kudus itu rela berkorban dan bukan pengeluh-pengeluh di dalam kerajaan Allah. 因为被圣灵充满的一个不是长期的埋怨自己， Dan bahkan bersedia memberikan pengampunan kepada orang lain. 甚至给释放这个饶恕给别人， Pengampunan kepada orang yang menyakiti hati dia. 是给别人饶恕的。 Dan ini nampak sekali dalam kehidupan daripada Stefanus di mana dia berdoa dan mengatakan, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. 他们所看到的司提反祷告，那时候神啊，不要在这个罪归于他们。 Stefanus mengampuni mereka. 司提反是饶恕他们， Stefanus mati dengan damai, di dalam damai dengan para pembunuhnya. 司提反是平安的死亡。 Saya kira tidak mudah mati dalam damai dengan orang yang menyakiti hati kita. 我觉得好不容易是我们饶恕别人， Bahkan sampai membunuh kita. 甚至他害我们。 Kita jarang sekali memikirkan hal ini karena kita belum berada di ujung kematian. 我们通常没有考虑这样的终结， Tapi ada orang yang sudah ada di ujung kematian pun masih belum bisa mengampuni orang lain. 但是我们到最后的结尾也没有饶恕别人。 Akhirnya dia mati dalam kebencian, mati dengan membawa kemarahan. 意思是他死亡是带来一个怨恨， Sudah tidak mudah untuk hidup dalam damai dengan semua orang. 好不容易是我们跟别人和好， Kita seringkali sulit mengampuni orang. 我们通常是很难饶恕别人。 Kalau kita sudah sulit hidup dalam damai dengan musuh kita, maka bagaimana mungkin kita bisa mati dalam damai dengan musuh kita? 我们怎么能跟别人没有和好的方式，怎么能平安的死亡呢？ Hanya Roh Kuduslah yang bisa menolong saudara untuk hidup dalam damai dengan musuh saudara, bahkan kelak mati dalam damai. 是因为我们的圣灵带领我们，是让我们的死亡是变成得平安。 Kalau kita dipenuhi Roh Kudus. 如果我们被圣灵充满， Sebagaimana mungkin Stefanus yang dilempar dengan batu, 如果我们不可想象司提反被石头打死， yang sudah berdarah-darah tapi masih bisa meminta pengampunan untuk orang-orang yang melempari dia. 他的身上全部的流血，他还可以饶恕别人， Hal ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia. 这个不可能的一个事。 Hanya Roh Kuduslah yang mengerjakan 只 ini. 是因为我们的圣灵在他的心工作， Orang-orang tidak akan berhenti menyakiti hati kita. 人不会伤害我，一段的伤害我们。 Tapi jangan berhenti juga mengampuni mereka. 但是我们别忘记，也要饶恕他们， Kalau hidup saudara dipenuhi oleh Roh Kudus. 因为我们的圣灵是充满的心。 Dan hal yang ketiga, betapa pentingnya dipenuhi Roh Kudus. 第三个呢，有多么重要，圣灵在我们心充满 Roh 呢。 Kudus akan menuntun saudara untuk memandang kepada Kristus. 我们的圣灵会带领我们是看见、仰望上帝。 Saudara, apakah yang paling penting ketika kita sedang berada dalam sebuah penderitaan? 那在我们的苦难当中，哪个是最重要的呢？ Apa yang paling penting ketika kita sedang berada dalam sebuah masalah yang berat? 在我们的是艰难当中，是有什么是重要的呢？ Hal yang paling penting adalah kita tetap bisa melihat Yesus dengan iman kita. 最重要的是，我们可以仰望我们的耶稣基督。 Kalau kita bisa menyadari bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita, kita akan kuat menghadapi kesusahan dan penderitaan tersebut. 如果我们能感受到上帝与我们同在，这个苦难我们可以面对。 Stefanus mengalami akan hal itu. 司提反也是经历过这 Dia 些， tidak hanya melihat Tuhan dengan mata iman, tapi Tuhan membuka dia dan dia melihat sebuah penglihatan. 他是不单单看见神在这个殿堂，但是他也是在他的心， Dia melihat kehadiran Tuhan. 他是看见神的同在。 Ayat 56 berkata, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah.
56节就说：“我看见天开了，人子站在神的右边。” Stefanus enggak takut karena dia melihat kehadiran dan penyertaan Tuhan Yesus. 司提反是并不惧怕，是因为上帝与他同在。 Bahkan ketika dia diseret keluar kota, didorong masuk dalam sebuah lubang yang tingginya 2 kali manusia dan dilempar dengan batu di situ, dia enggak takut. 甚至他是推在城外，然后放在一个坑，是大概有2人的高，他也不惧怕， Karena dia melihat kehadiran Tuhan Yesus. 因为他知道神与他同在。 Sampai sebelum mati dia berdoa, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. 他是死亡之前，他是让我的灵魂接受了吧。 Saudaraku, pandangan kepada Kristus mengalahkan pandangan terhadap orang yang haus darah. 所以仰望耶稣是非常的重要，可以看不见其他的事情。 Stefanus tidak terganggu oleh amukan manusia. 他其他的事情没有影响他仰望耶稣。 Karena ada pemandangan yang begitu luar biasa. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah dan dia melihat hal itu. 因为有非常好看的光景，是看到耶稣站在神的右边， Disinilah penghiburan yang begitu luar biasa bagi Stefanus. 这是大大的安慰。 Dia tidak melayani Yesus yang mati, tapi Yesus yang hidup dan sekarang ada di sebelah kanan Allah. 他没有俯视死亡的神，但是知道是主耶稣生活的。 Dan kalau Kristus hidup setelah disalibkan, setelah dia mati dan bangkit, maka Stefanus juga yakin nanti dia akan dibangkitkan juga. 因为耶稣是被钉于十字架，但是他没有死亡而复活升天，所以他也相信司提反也会跟耶稣一起复活。 Hingga Stefanus sangat terhibur pada hari itu. 所以司提反那时候非常的可以安慰。 Hidup kita fana dan akan berakhir. 我们的生活是非常的短暂， Dan ada banyak sekali mungkin kesulitan yang kita alami. 很多苦难我们经历过。 Tapi kalau kita bisa melihat dengan mata iman kepada Kristus Tuhan kita, 但是如果用我们的心可以仰望耶稣基 kita 督， akan mendapat penghiburan yang luar biasa dalam hidup kita. 我们可以得平安得安慰。 Dan hal yang luar biasa yang Stefanus saksikan adalah Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. 这个是非常的渴慕，看见耶稣是站在神的右边。 Kenapa Kristus berdiri dan bukan duduk di sebelah kanan Allah Bapa? 为什么耶稣站在神的右边，而不是坐在神的右 Bukankah 边呢？ Ibrani 1 ayat 3, Markus 16 ayat 19 dikatakan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa? 而不是希伯来书1章3节跟马可福音16章19节说，耶稣坐在神的右边呢？ Tapi kenapa sekarang Stefanus melihat Yesus berdiri dan bukan duduk? Apa maksudnya ketika Stefanus menyaksikan hal itu? 但是那时候司提反所看见的耶稣不是坐在神的右边，反而站在神的右边，这个是什么意思呢？ Kalau saudara sedang duduk-duduk sambil menjaga anak saudara atau cucu yang sedang main, 那时候如果你有闲的时间，看见我们的孙子玩到这里呢， lalu kemudian cucu kita terancam bahaya, ada anjing ganas, anjing liar yang sedang mendekati cucu kita. 我们看见我们的孙子要被狗咬，然后我们是非常的惧怕。 Apa yang saudara akan lakukan? 那你们会怎么做呢？ Kita pasti akan berdiri. 我们肯定会站起来， Kita tidak mungkin duduk lagi, tapi sekarang kita akan berdiri. 我们不可能是安安静静在那里坐，但是我们要站起来 Apa。maksudnya ketika saudara berdiri? 那你的站起来这个动作这是什么意思呢？ Maksudnya adalah saudara siap membela cucu saudara. 意思是你们要站在我们的孙子。 Ketika Stefanus melihat Kristus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, 当司提反所看见耶稣站在神的右边， maka Kristus sedang mengirimkan pesan kepada Stefanus. 所以我们的基督在跟司提反讲， Aku berdiri di sini sebagai pembelamu. 我站在这里是因为要跟你一起， Aku siap menyambutmu ke dalam sorga. 我是准备欢迎你。 Dan seorang penulis mengatakan seperti ini. 是有一个作者这样说。 Stefanus sudah mengakui Kristus di hadapan manusia dan sekarang dia melihat Kristus berdiri mengakui hambanya di hadapan Allah Bapa.
司提反已经在人的面前承认基督，那时候看见基督，也是承认他的仆人在上帝的右边。 Saudaraku, apapun bentuk penderitaan kita, 无论是我们多么苦 kalau 难， kita dipenuhi Roh Kudus, kita akan dituntun kemana? Dituntun memandang kepada Kristus. 如果我们被圣灵的充满，我们也会仰望我们耶稣基督。 Kita tidak menerima penglihatan seperti Stefanus, tetapi kita melihat Yesus dengan mata iman. Roh Kudus akan menuntun kita untuk menyaksikan dengan mata iman Yesus hadir di dalam hidup kita. 我们是看不见，像司提反看见上帝站在神的右边，但是我们知道神与我们同在。 Mari kita hadapi segala kesusahan kita dengan hanya memandang kepada Kristus. 所以我们在苦难当中，别忘记会仰望我们的耶 Mari kita 稣。 lakukan pelayanan penginjilan kita dengan memandang kepada Kristus. 当我们的服侍，当我们的生活，我们要仰望耶稣。 Memang penampakan Kristus yang berdiri di sorga tidak menghentikan batu-batu yang dilemparkan kepada Stefanus. 站在宝座上的耶稣也没有让这个石头没有炸死这个司提反。 Tapi dengan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, situ Tuhan Yesus sedang menyatakan pada Stefanus, kamu nggak usah takut, aku pembelamu. 但是那时候耶稣站在这个上帝的右边，是因为你不要惧怕，我与 Aku 你同 berkenan 在。 dengan pengorbananmu. 我是非常喜悦你的， Aku siap menyambutmu di sorga. 我是非常欢迎你来到我 Setelah 们天 hidup yang 堂。 dipenuhi Roh Kudus akan membuat kita tenang menghadapi hidup ini. 所以被圣灵充满呢，非常让我们的生活得平安， Akan membuat kita mampu untuk berkorban dan mengampuni. 让我们是有能力可以饶恕别人， Akan membuat hati kita diarahkan kepada Kristus. 甚至让我们的心也会仰望耶稣。 Apakah saudara ingin dipenuhi Roh Kudus? 那你们的生活已经被圣灵充满了呢？ Saudara akan dipenuhi Roh Kudus kalau tahu apa itu dipenuhi Roh Kudus. 你们会被圣灵充满，如果你知道被圣灵充满是什么 Dipenuhi 意 Roh 思呢？ Kudus enggak bergantung kepada pendeta, 它是被圣灵充满，是没有依靠我 tapi 们的 bergantung 牧师， kepada diri saudara. 但是我们要依靠自己。 Dipenuhi Roh Kudus adalah dikuasai Roh Kudus. 这个圣灵充满的意思就是掌管我们 Hanya 的生 itu 命。 saudara sederhana, dipenuhi Roh Kudus artinya saya dikuasai Roh Kudus. 所以我们被圣灵充满了，等于是我们把生命给圣灵控制。 Dipenuhi Roh Kudus bukan dibaptis oleh Roh Kudus, bukan. 但是也不是意味着被圣灵受洗， Dipenuhi Roh Kudus bukan dimateraikan oleh Roh Kudus, juga bukan. 也不是因为被圣灵盖章。 Karena pada waktu kita sudah percaya, kita sudah dibaptis oleh Roh Kudus dan sudah dimateraikan oleh Roh Kudus. 因为我们当信主的时候，我们是已经被盖章，而圣灵活在我们的心。 Dipenuhi oleh Roh Kudus adalah saya dikuasai oleh Roh Kudus. 被圣灵充满的，等于是我们的命给掌管给 Saya 他。 memberikan diri saya dikontrol oleh Roh Kudus. 我们的命也是控制了。 Saya memberikan hati saya untuk dikuasai oleh Roh Kudus, dikontrol oleh Roh Kudus. 把我们的生活、我们的生命交给他。 Saya memberikan pikiran saya untuk diarahkan oleh Roh Kudus. 我们也是把我们的生命会指导给他， Itulah dipenuhi Roh Kudus. 就是充满的。 Kita dikuasai seluruh diri kita, kita berikan diri dikuasai oleh Roh Kudus. 我们的圣灵会控制我们的命，会掌管我们的明天。 Setiap hari Roh Kudus semakin dominan menguasai seluruh kehendak kita. 每一天每一日，他会控制我们的旨意， Menguasai seluruh pikiran kita. 也是会控制我们的思想。 Hingga ketika saya mau melakukan A, tapi kemudian saya ingat dan saya berikan diri dipimpin Roh Kudus, saya nggak jadi lakukan yang berdosa itu. 当我们想做 A 的动作，但是我想象在这个圣灵在我们的心，会帮助我们选择不要做这条路。 Ketika Roh Kudus mengatakan lakukan yang B, saya akan mengikuti pimpinan itu. 当圣灵说你要做这些，那有圣灵带领我们做这些。 Jadi dipenuhi Roh Kudus adalah dikuasai oleh Roh Kudus. Saya memberikan kehendak saya, hati saya, otak saya dikuasai oleh Roh Kudus. 所以被圣灵充满的，给我们的心，给我们的思想，交给他。 Dan dipenuhi Roh Kudus adalah saya dikuasai oleh firman Tuhan.
是被圣灵充满的，是等于被神的话掌管。 Sangat sederhana, dipenuhi Roh Kudus artinya dikuasai oleh firman Tuhan. 非常的简单，是被神的话是掌控我们。 Roh Kudus dan firman itu nggak bisa dipisahkan karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. 圣灵与我们神的话是不能分开，因为他们是一个真理。 Orang yang menyebut dirinya dipimpin, dipenuhi Roh Kudus tapi nggak hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka orang itu tidak dikuasai oleh Roh Kudus. 被圣灵充满的人说，他是没有跟耶稣的话是同一起的，他可能不是在神的充满的圣灵。 Sebaliknya mereka yang memberikan dirinya dikuasai oleh firman Tuhan, itu orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus. 所以呢，如果他生命是被神的话掌控的，他肯定是被圣灵充满的。 Kolose pasal 3 ayat 16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dalam segala kekayaannya di antara kamu. 可罗是说是在这个让我们的控制充满的圣灵。 Jadi dipenuhi Roh Kudus adalah firman Allah itu diam dengan segala kekayaannya di dalam hati saya. 所以呢，神的话是丰丰富富的存在我们的心。 Jiwa saya diberi makan firman Tuhan. 我们的圣灵是，我们的灵是给他吃的。 Pikiran saya dikuasai oleh firman Tuhan. 我们的思想也是掌控了。 Siapakah penulis dari firman Tuhan? 谁是一个我们圣经所写的呢？ Roh Kudus. 圣灵。 Jadi ketika firman Tuhan itu diisi dalam hati saudara, 如果圣灵是放在我们的心， menguasai diri saudara, 丰丰富富掌控你的心， darah saudara dialiri oleh firman Tuhan. 你的血也是有神的话， Nafasmu adalah nafas firman Tuhan. 你的呼吸也是神的话， Pikiranmu adalah pikiran firman Tuhan. 你的思想也是神的话， Maka itulah dipenuhi oleh Roh Kudus. 所以就是说被圣灵充满。 Jadi kalau saya berkata bagaimana saya dipenuhi Roh Kudus, bergantung dari diri kita. 如果我说我们要被圣灵充满，要依靠我们自己的， Roh Kudus sudah ada di dalam diri saudara. 我们的圣灵已经存在我们的心。 Sekarang pertanyaannya, apakah saudara mengizinkan Roh Kudus menguasai hidup saudara melalui kebenaran-kebenaran firman Tuhan? 问题是，是否把圣灵掌控我们一切的我们的全身？ Mari kita setiap hari memberikan hidup kita dipimpin, dikontrol, dikuasai oleh Roh Kudus. 我们要来一起来学习，是我们生活当中被圣灵充满的 Mari 生活。 memberikan diri kita untuk dikuasai, diisi oleh firman Tuhan. 要打开我们自己的心，交给圣灵， Hingga kita akan mampu menghadapi kesulitan apapun itu dalam hidup dan pelayanan kita. 所以我们在苦难当中，在服侍当中，我们可以把命给他， Dan kita tidak akan pernah berhenti ikut Tuhan. 我们也不断的跟随我们的耶稣。 Mari kita berdoa. 我们一起来祷告。 Minta Vanessa berdoa. 感谢神，我们今天的讲话，我们知道我们的圣灵非常的好，非常的厉害，但是我们通通的忘记，圣灵是有没有被圣灵充满呢？我们常常忘记圣灵是在我们的心，求主帮助我们，圣灵是丰丰富富是存在我们的心，所以我们像跟司提反学习一样。 让我们的心充满了，让我们的有勇敢的、有刚强的面对这个世界。无论是苦难当中，无论是在挣扎当中，我们可以仰望神，我们可以仰望耶稣，是可以帮助我们。求主，把今天的话语是不单单是我们听，但是我们也可以行道。 奉主耶稣的名求，我们祷告，阿门。Amin.